Okay, Assalamualaikum. Hai, saya Sifini Osman. Betul, bak kata Abang Zarul, saya seorang bekas pramugari dan sekarang bekerja sebagai freelance pelakon, pengacara. Dan hari ini saya berada di studio ni bersama dengan Abang Zarul nak kena interview. Kita tengok apa soalan dia. Silakan. Macam mana you daripada pramugari terjebak bidang lakonan ni? Okey. Dia sebenarnya satu benda yang tak pernah terfikir pun Abang Zarul nak join entertainment ni. Daripada pramugari tu sebenarnya nak jadikan cerita 5 tahun bekerja dengan Malaysia Airlines tu seronok kan? Jadi kita pun korang-korang nak grow dari situ. So ada dah satu surat khabar utusan Malaysia ni sampai kat tangan saya. Lepas tu yang Panca Indra tu. Saya bercakap, Panca Indra ni soal apa, gosip-gosip kan, sesajalah. So saya nampak, ada satu pertandingan gadis panca yang pramugari tu sebenarnya dia nak kata saya minat pun, saya pun tak tahulah time tu muda. MAS dulu kan, sebelum betul. kan? Betul, saya dekat MAS. Saya kata saya minat pun saya tak tahulah time tu. Tapi sebab sebelum tu saya memang dah bekerja, habis sekolah apa semua dah memang kerja. Jadi kawan saya ni dah join. Dia dapat passenger collapse dekat Geli. Waktu tu nak take off, kita tengah taxing sebenarnya nak ke Bangkok. Saya punya flight tu Bangkok je. Tapi this one uncle dia masuk galley, dia cakap dia nak air. Kebetulan saya in charge kat galley tu. So saya cakap dengan dia, uncle you nak air? Boleh lah. Bagi je lah air kan. Walaupun sebenarnya tak tahu ni dia dah berpeluh-peluh. Macam kenapa dia anxiety ke apa ke. The moment saya nak bagi je air tu, dia dah jatuh. Okey, kembali lagi dan kita tadi berhenti, kita nak bercerita pasal macam mana you lakonkan watak seorang pramugari di dalam drama telemovie kan? Telemovie. Mendarat di Syurga, arahan Feroz Kadir dan terbitan Zil Production. Okay. Dan kabarnya dilakonkan dalam mock-up dekat Malaysia Airlines dekat Kanajaya tu kan. Betul. Okey, itu sebenarnya rezeki yang terpijak lah. Okey, sebenarnya tak ada langsung pun terfikir untuk buat job tu. Kebetulan tapi terlebih dulu, saya cakap dulu. Apa cerita Mendarat di Syurga ni sebenarnya? Mungkin anda tak tahu. Bagi sikit sinopsis dia. Dia sebenarnya pasal orang kata apa, ada kat dalam flight tu kebetulan flight tu ada, biasalah ada pramugara dia, ada passenger dia. So dia macam ada beberapa cerita dalam satu telemovie tu. Maksudnya beberapa kisah. Okey, ada kisah yang ini si Polan ni dengan dia ni, contoh passenger A, passenger B dan juga steward ni dilakukan oleh Syafiq Khan. Dia ada masalah apa di rumah dia macam tu. Jadi mereka berjumpa dalam satu flight. Tak apa, it's okay. Itu lah saya patut tanya. Kenapa diorang tak panggil the real steward? Sebenarnya lagi senang Lepas tu saya pun macam saya baca, saya cakap menarik cerita ni. Sebab dia diorang berjumpa dalam satu flight yang terhempas tu, yang bakal terhempas tu. Tapi backstory mereka tu sangat, orang kata apa, sedih. Bila diorang nak keluar, bila yang steward ni nak keluar bekerja, layanan yang dia terima dari ibu dia yang tak happy sebenarnya, dia bekerja sebagai seorang pramugara. Jadi mak dia pun sendiri tak terfikir yang itu adalah flight terakhir dia. Kan kita selalu cakap kan, flight yang memang terhempas lah sebenarnya. So dekat dalam tu ada beberapa passenger yang sebenarnya sebelum tu diorang dah ada story-story diorang sendiri yang yang ini ada problem dengan husband dia, yang apa ni berjumpa dalam satu flight. Cukup, jangan nanti bagi orang lain tengok sendiri. Ya, diorang kena tengok balik lah. Boleh tengok kat tonton kan? Boleh tengok balik kat tonton. Boleh tengok kat tonton. So you punya karakter dalam tu macam mana? Saya jadi pramugari, nama dia Zeti kat dalam tu. Saya juga adalah salah seorang pramugari yang terhempas waktu tu. So dia cuma sikit je, scene dia tak banyak, tapi dia memberi impact juga untuk saya. Sebab pertama kali lah setelah sekian lama saya keluar daripada Malaysia Airlines, saya masuk balik ke Malaysia Airlines Academy, which orang kata bukan senang nak masuk, betul tak Abang Zarul? Masuk banyak proses. Siapa you tiba-tiba nak masuk, nak visit ke apa ke, bukan senang. Dan bila masuk pula kat dalam muka yang kita sendiri pernah lalui waktu kita training. wet run. Yes, betul tak?
Jadi saya cakap, wow. Dan kebetulan saya seorang je sebenarnya pramugari yang pernah bekerja sebagai pramugari. Dalam cerita Jadi saya rasa macam sangat bertanggungjawab kat dalam cerita tu. You jadi konsultan. Bila diorang tanya, oh macam mana kru nak duduk bila take off dan landing. Lepas tu position dia, kalau let's say kita emergency, apa position passenger ni yang kita patut yang kita perlu bagi tahu dekat diorang. Kan kita ada command dia, apa semua. Oh, jadi so, command adalah itu. So macam benda tu, wow. Sebenarnya saya rasa macam seronok lah. Sebab MAS, maksud dia pekerjaan sebagai seorang pramugari tu, dia memang sampai hari ni bukan abang tanya, benda tu benda yang saya tak akan lupa. Dan kalau saya diberi peluang untuk patah balik, mungkin saya akan patah balik. I see. Saya suka dengan kerja saya sekarang, tapi tu macam kira sampai bila-bila lah saya akan ingat. Memang seronok jadi sebab 5 tahun yang saya rasa macam berharga untuk saya. Saya dapat merasa berjalan macam-macam tempat. Satu, saya kenal ramai orang, even passenger dalam kapal. Sampai sekarang pun saya masih orang kata berhubung dengan baik kan. Kita ada share-share benda, macam contoh diorang ni dari macam-macam golongan. Jadi yang itu yang seronok dia. Ya, bukan see the wall lah. Saya bukan see the wall. Saya tak rugi. So, kira you jadi konsultan lah dalam drama tu. Satu pengalaman selain daripada saya. Dan dengar ada pakai baju stewardess juga kan? Ya, tapi itu bukan baju bukan baju Malaysia Airlines lah. Rekaan production sendiri lah. Betul. Satu, saya ternampak juga dia punya promo dekat TV cakap, ini macam aku kenal je tempat ni kan. And then it happened Feros yang buat. Sekarang pun kita tengah kerja dengan Feros. Betul. So Feros pun ada cerita juga agak saya macam mana heroin dia Nak Zainal kan dengan ya, betul. Siti Saleha ada Nak Zainal, steward dia siapa? Syafiq Kyle, lepas tu kita ada Riz Amin. Okey. Okey, ini cerita pasal tadi dah tidak cerita tadi you ada cerita pasal interview Emirates lah. Betul. Tak nak lah. Itu kita hold dulu sekejap. Dah dia tukar soalan. Kita nak cerita pasal pengalaman yang ni famous, pengalaman seram lah. Wow, during night stop lah During night stop. Ada. Okay, kalau pengalaman seram, biasalah kita sebelum kita sampai satu-satu stesen tu, kita memang dah dengar, especially untuk orang yang baru pergi, sampai menjejakkan kaki ke hotel-hotel yang pelon-pelon ni, dia mesti akan diberi input dia macam, okey, kat bilik ni kalau you dapat minta tukar. Tapi saya ni orang yang macam, yelah tu, biasalah adalah perasaan macam, yelah tu tak adalah, tak mungkin lah kan. Okay, saya pun sampailah ke destinasi pertama di tahun pertama saya, Kuantan. Hotel tu lah. No dimension. Betul. Saya ingatkan hotel tu hanya penuh dengan monyet. Ya, sebab saya tak pernah sampai. Walaupun saya tak bekerja, saya tak pernah sampai di hotel tu. So itu adalah kali pertama kita dapat layover. Waktu tu dia bukan night stop pun, dia layover sekejap saja. So saya sampai, saya ingatkan ada monyet apa semua. Of course saya pun takut juga dengan monyet. Saya takut lah. Sebenarnya bukan takut dengan hantu dah. Saya takut dengan monyet tu dulu. Ada monyet. Kadang-kadang dia pandai buat lari pakaian dalam selalu. Ya, itu yang saya dengar juga. Selain daripada benda tu, benda tu yang saya dengar juga. Hati-hati selalulah tutup pintu tu. Sebab kadang-kadang dia ni rajin juga masuk kan. So, dia buat laundry. So saya macam, ni bahaya juga kan. Besok nak pergi kerja, hilang pula baju kita. Saya pun dah sampai malam apa semua. Saya cakap, okeylah, bolehlah tutup-tutup. Dia semua dah settle dah. Saya pun baring. Saya baring. Benda pertama yang saya rasa macam tak kena tu, bila lampu table lamp tu on off. So saya cakap, tak check wire? Benda pertama saya fikir, short ke table lamp ni. Saya macam, tak apalah, saya terus tutupkan plug bawah tu. Saya terus switch off dia. So saya cakap, okay, it's not gonna happen again, trust me. Dah tutup dah ni, completely off. Itu yang saya fikir, tapi tidak. Lepas tu saya dengar bunyi air macam pipe air terbuka. Cakap ada pula. Sebab kebetulan kan kita lepas mandi apa semua, mungkinlah kita terlepas pandang benda-benda kecil macam sebab mungkin kita penat atau apa. So saya pun pergilah ke bilik air dan saya cakap, mana datang bunyi air tu? Tapi kuat, bunyi air tu kuat. Yang macam menunjukkan itu datang daripada bilik saya, bukan daripada bilik sebelah, bukan daripada bilik atas, tak ada. So saya cakap, mana datang? Tak apalah, saya cakap abaikanlah. Bila saya patah balik,
nak keluar daripada bilik air tu, saya tengok dia masih on, off, on, off, on, off. Cakap, ini apa jadi ni? Oh, saya terus tak tenang dah time tu. Saya tak tahu apa yang saya fikir. Adalah satu senior stewardess saya, kebetulan bilik dia sebelah. Saya terus pack barang saya, saya terus ketuk pintu bilik dia. Saya cakap, boleh tak saya tumpang kat sini? Saya cakap kan. Sebab besoknya tu kita bukan hanya Kuantan Cool, nak sambung lagi. Saya cakap, alamak. Time tu ada lagi 2 sektor yang memang kita akan balik base, tapi ada lagi 2 sektor tambahan. So saya cakap, dia tak boleh jadi ni. Saya cakap, kalau saya tak tidur, habislah saya. Tak cukup kan, so, tak tidur. Saya pergi bilik dia, dia terima saya. Stewardess Chinese tau, Chinese stewardess tu dia macam, what happened I told you already I told you. Dia pula cakap macam, yeah, I know, I'm sorry macam tu kan. Can I stay with you? Dia kata, can, masuk. Dia kata macam tu. Ada bagi tahu you elok-elok lah. Dia kata macam tu. You tak mau dengar, you ingat monyet. Tu je, dia highlightkan apa saya cakap, monyet. Tu satu. Lagi satu yang saya rasa benda tu betul, kucing. Okey. Kan dia ada 2 bilik ke 3 bilik, kalau saya tak silap lah. 2 atau 3 bilik yang ada nombor-nombor sedemikian ni. Tapi time tu saya dah tahu itu nombor dia, tapi saya terlepas pandang bila saya dapat saya punya kunci daripada reception. So, saya bukan saya terlepas pandang, kru lain ni diorang dah ambil dulu kan. Kita kan jenis letak, pilih lah. Saya terlepas pandang. Jadi apa yang saya nampak depan mata tu saya capai. Jadi saya pun naik macam tak ada apa-apa macam tu. Lepas tu bila saya nak turun makan tu, kita nak pergi makan dekat RJ Ayam Bakar yang sangat famous dekat Kuching. Dan kru saya tanya, Sil, duduk bilik mana? Dia tanya. Entah, kejap Sil, better pack your things, lepas tu pergi asyik siapa-siapa. Dia kata macam tu kan. Ini ke bilik tu? Saya tanya dia. Lepas tu dia kata, yelah ni lah salah satu dia. So saya cakap, alamak, apa yang jadi ya kat ni? Nanti kau akan dengar air kat bathtub tu penuh je. Yang ni yang dia cakap bathtub, bilik air dalam bathtub tu dia akan penuh air. Tanpa you on pun dia akan penuh air. Saya pun tak tahu benda tu macam mana cara dia. You off dia punya pipe ni semua dalam keadaan tertutup, tapi air tu boleh penuh kat dalam bathtub. Ini apa yang dia bagi tahu saya waktu saya nak turun makan. Bila saya nak balik naik bilik, sebab saya dah ada pernah pengalaman dekat Kuantan tu yang membuatkan saya rasa macam saya kena dengar apa orang cakap, better saya dengar daripada saya kelang kabut sendiri. So saya pun nak naik bilik dan saya nak pack barang saya. Tapi of course saya dah letak toiletries kat dalam bilik air, betul? So saya nak pergi ambil, nak bawa ke depan tu, nak masuk dalam kita punya cabin luggage tu. Betul. Penuh air tu kat dalam bathtub. Waktu saya keluar, meremang saya. Waktu saya keluar daripada bilik tu, completely off, tak ada apa sebab saya tak sempat guna pun bilik air tu. Kita nak cepat, diorang nak pergi makan. Oh, okay, in 15 minutes change and then we go down. We see at the lobby, diorang akan cakap macam tu kan. So saya pun, okay, time check, tak payahlah buat apa-apa lagi. Letak je barang dulu supaya nanti balik senang. Saya fikir letak, okay dah, jom turun lobby. Dan bila saya naik balik, apa yang dia cakap tu jadi kat bilik tu. Betul-betul dalam bathtub tu penuh dengan air. It's just that dia tak melimpah. Saya pun tak tahu daripada mana air tu datang. Ada orang mandi ke? Iya. Tapi bila saya tanya dekat reception tu, diorang kata dekat bilik tu, saya besok tu saya tanyalah kan. Saya tertanya-tanya tu, saya tanya apa sebenarnya. Memang bilik tu reserve untuk kru. Dia cakap. Dan memang ada pernah ada insiden orang mati kat dalam bathtub tu. So krik. Tapi saya bayar dia mati dalam bathtub yang air tu keluar lagi, kenapa? So itu 2 je lah. Tak ada banyak lah. Mungkin orang lain lagi banyak kot. Tapi 2 tu kira banyak lah. Abang yang 16 tahun ni sekali je kena. Kat mana? Tu kat Penang dulu lah. Penang kena tindih. Itu saya tahu kena tindih macam biasalah. Bangun berat kan. Dan the second one, dia tak kacau air tapi dia lalu masa kita orang video call dengan my wife. Dia lalu. My wife nampak. Dalam video call tu yang nampak. Tapi my wife tak bagi tahu pun. Kita end call, besok pagi wife bagi tahu. Dah keluar ke daripada hotel tu baru dia cakap macam mana? Dia nak bagi tenang. Kalau tak lagi lintang pukang dia. Dan dia di Labuan hotel tu. Labuan? Kan? Labuan pun yelah. Okay. Banyak tempat hotel no dimension.
Okey, ini tadi yang kita nak tanya tadi. Temuduga Emirates Airlines ni. So Emirates ni bukan calang-calang dia punya interview. Then you lepas kan? Dia ada stage dia yang exam dia, there and there. Kalau kita dekat MAS tu hanya interview verbally kan. Yang ni ada paper, ada apa semua kan. Yang perbezaannya ialah masa first masuk cek tinggi, berat apa semua ada? Itu standard. Lepas tu kita masuk by group. Kan kita menunggu tu, lepas tu akan ada 6 orang, berapa ramai masa tu dengan you? Waktu dalam masuk bilik pertama tu ke? Yang masuk untuk pergi join tu je? Saya rasa 100 lebih ada waktu saya sampai seawal pagi tu. Pakai surat ataupun open interview? Open interview. Oh, open interview. Kat KL 100 lebih dia datang. Dekat hotel dekat Renaissance. Masa tu dia dah ada SP dia 5 tahun kan? Belum sampailah time tu. Dia 4 tahun dah. Dekat nak habis kontrak. Sebab saya pernah pergi 2 kali sebenarnya. Sebelum tu saya pernah cuba Qatar. Lepas tu Emirates tu kali kedua. Dia kan ada gap You dah pergi sekali. Lepas tu dia ada berapa bulan tau untuk you dapat lagi pergi interview tu kali kedua. Lepas tu dah cuba sekali, you tak dibenarkan mencuba lagi untuk ada period of time dia. Jadi yang kali pertama tu tak dapat. Sebab dia ada second day dia you kena datang tapi saya tak boleh. Okey. So saya cakap okey tak apa. Saya pergi Qatar pun lulus. Time tu Qatar tak lepas. Hari pertama je memang dah tak dapat. So balik kali kedua saya pergi yang Emirates tu yang yalah betul lah time tu dah 5 tahun lah. So apa soalan dia yang ditanya? Tapi sebelum tu dia ada interview, group activities. Group activities dia ada. Dia bagi macam mana? Actually dia macam mana waktu kita dekat MAS pun dia sebenarnya nak tengok more to your communication skill. Dengan your partner yang ada dekat dalam tu. Macam mana you solve the issue. Dia bagi topik. Yes, dia akan bagi dia throw you satu topik. Ingat topik siapa? Tak ingat dah. Tak ingat dah. Okay. Lama dah. Lepas tu macam mana you settlekan masalah tu lah. Mungkin kebetulan yang lebih dia tu sebab waktu saya masuk kat dalam interview yang beramai-ramai tu, saya sebab memang dah pernah, saya bekerja sebagai seorang pramugari. Lain tak pernah? Diorang ni betul-betul freshie. Yang baru lepasan habis ada yang SPM, Advantage ada yang betul-betul diploma baru habis. So betul-betul lah. So saya lah dapat dia punya kelebihan dekat situ sebab apa yang dia tanya tu saya rasa boleh relate dengan apa yang saya buat sekarang pekerjaan tu. Macam mana nak handle situation ni, macam mana you lakonkan balik ni semua. So benda macam tu. Lepas tu ada assessment dia pula. Untuk bahasa Inggeris dia kan, assessment. Kita ada macam soal jawab nak ambil SPM kan. Jawab in berapa minit time. Submit. Lepas tu nanti berapa minit lagi dia akan bagi tahu balik. Tick, nama naik, dapatlah ke next ni. Lepas tu barulah stage yang di mana you jumpa panel tu orang. Dan ada masih sama soalan tu, why do you choose this company? Macam mana kita kat MAS dulu. Saya masih ingat waktu saya kat MAS dulu. So jawapannya copy paste dengan MAS ke apa? Ke you tambah penambahbaikan? Saya dah ada penambahbaikan lah. Because orang tahu yang saya daripada Malaysia Airlines. So of course orang nak tahu kenapa saya nak beralih ni. So saya masih ingat saya it's not gaji tu saya cakap juga penting untuk saya. Of course saya ada commitment to pay. Tapi on top of that saya nak grow. Saya cakap saya nak jumpa orang yang maksud ni destination yang Emirates boleh offer dekat saya mungkin saya tak dapat dekat Malaysia Airlines. Betul tak? Sebab saya buat 73 dengan Airbus ni, A380 semua tak buat kan. 777 saya tak buat, 74 saya tak buat. Saya tak dapat pergi jauh. So mungkin kalau dengan Emirates saya dapat pergi jauh lagi. Dia tak merasalah pergi naik stop London? Tidak. A380 tu sampai kita orang semua macam excited lah kan. Jedah je. Tapi itulah berapa lama je dia beroperasi. Lepas tu dia banyak duduk. A380 pun tak buat kan? Betul. So tak merasa A380. Okey, tapi satu experience yang dapat jadi untuk join crew tapi tak dapat pergi. Tak lah, memang tak boleh pergilah cerita dia sebab tu saya tapi kita tak lepas masuk Emirates tu? Tak lepas, tapi saya tak dibenarkan pergi. Yalah, ya pasal your mom tak bagi. Your mom tak bagi. So betul lah macam orang cakap. Mungkin tak ada rezeki. Tak ada rezeki. Lagi satu saya tak rasa penting lah untuk saya cakap saya eager sangat nak pergi. If anything happen saya takut saya ralat kan. Tapi experience lah. Tapi
experience untuk share dengan siapa-siapa yang mungkin nak join pergi interview untuk Emirates ke apa semua. Soalan dia macam tadilah ada group activities. Ya, betul. And be prepared lah. Sebenarnya benda tu taklah susah ke nak English berabuk ke? Dia bukanlah English berabuk. Sebab saya boleh cakap, tapi sebenarnya macam mana you carry yourself je. Saya yakin benda tu je. Sebab diorang ni everywhere. Waktu kita dekat Renaissance tu, sebab you pun tak tahu itu adalah salah seorang daripada panel diorang dekat situ. Dia menyamar. Sebab itu yang saya tahu bila saya rasa macam dia ni, saya macam pernah tengok dia ni tadi duduk dekat kita orang punya kerusi menunggu tu. So tiba-tiba bila saya masuk bilik tu, dia ada duduk dekat panel punya kerusi tu. So saya rasa benda tu macam mana you carry yourself je. Sebab mengikut experience kawan-kawan saya yang lain pun, bila kita share memang kerja dengan Emirates apa semua, ada yang daripada Asia bertukar kan ke Emirates apa semua. Saya tanya, diorang cakap diorang bukan perlukan awak English yang macam kena TikTok, bukan. Tapi sebenarnya memang macam mana kru memang diorang nak how do you carry yourself macam tu. That's why dia nak tengok you di luar bilik temuduga tu. Kadang-kadang di dalam bilik temuduga lain, di luar karakternya berubah. So dia nak tengok dua-dua. Sebab saya percaya company tu dia nak jaga image dia juga. Betul tak? So mungkin itulah, just be prepared, saya boleh cakap. Lepas tu be nice to everyone. Be nice. Betul. Walaupun you jumpa, you tak kenal dengan orang sebelah tu siapa, be nice. Tak salah pun. Orang kata apa, tak harm you pun. Tegur je orang nicely kan. Betul. Dapat tak dapat tu belakang kira. Betul. Tapi iyalah, pada saya once you ada experience as a cabin crew, dia akan jadi different sikit lah. The way macam I first time tengok you dekat set, I can orang kata boleh baca ni ex crew punya perangai, the way you carry yourself kan. Because the way you talk to orang sebab saya tak tahu, Abang Zahra pun mesti belajar benda yang sama macam mana kita setiap kali jumpa orang we greet people even though kita tak kenal orang tu, kita tak kenal pun siapa kru tu, kita tak kenal pun siapa tag kru tu, tapi kita akan good morning walaupun kita hanya selisih saja. Betul. So itu yang selalunya kita dah biasa kan. Jadi benda tu yang saya apply juga, dan saya rasa benda tu memudahkan saya untuk untuk break the ice dengan orang lain pun. Betul. Okay, itu yang kita nak cerita pasal benda ni. This is dia dunia artis selebriti versus dunia cabin crew. Sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Okey. Sil. Itulah yang sebenar-benarnya saya nak dengar dari tadi. Panjang benar. Yes, panggil dia bahasakan diri dia Sil. So that's why I tahu panggil dia Sil. Bermulanya saya tak tahu macam mana saya panggil nama penuh je, si Fanny. Sekali dia bahasakan dia Sil, saya panggil Sil lah dekat set. Kan? Anyway. Okay Sil, you cerita tadi sebelum ni dunia cabin crew dengan dunia selebriti dan dunia artis. So, apa perbezaan yang dirasakan ada dalam dua dunia ni, dan juga apa yang you adapt dari dunia cabin crew ke dalam dunia selebriti, dan juga dunia selebriti bukan cabin crew ni kan. Apa you adapt yang cabin crew ke dunia artis? Kalau kita cakap adapt dia timing bekerja lah. Kan benda tu yang paling similar sekali. Kadang-kadang kita pun ada juga night shift kita waktu kita terbang dulu. So kita dah train kan? Macam tiba-tiba yang kena train dah, kena tidur dulu berapa jam sebab malam ni nak bekerja malam sampai besok pagi. Jadi benda tu yang saya rasa mudah untuk saya. Nak tune badan tu dah boleh. Kalau kata tak cukup rest pun saya rasa macam saya boleh tune badan saya. Sebab 5 tahun dulu bekerja macam tu kan. Kadang-kadang kan kau standby, kita tak buat apa-apa, daytime tu tak fikir pun nak tidur. Tiba-tiba kena call up pula buat flight malam. So kita dah tahu macam mana nak curi masa dia, macam mana nak dapatkan power nap tu. Saya rasa benda tu cabin crew pun memang diorang memerlukan benda tu. Walaupun katalah flight tu 3 jam lebih, tapi kalau kata malam abang cerita dia sampai ke pagi tu mengantuk tu tak ada walaupun dah tidur.
Jadi kena pandai. So saya rasa benda tu yang saya bawa ke dunia lakonan ni. Sebab kadang-kadang kita bekerja menunggu. Betul. Kan kita shoot sebenarnya, sampai saya cakap sebenarnya kita shoot ni dibayar gaji untuk menunggu. Bukan untuk shooting. Sebab kalau kita shoot tu rasa sekejap je. Settle. Anyway, dekat dunia jadi cabin crew pun kita menunggu juga. Ya. Sebenarnya kan banyak betul, juga menunggu pun. Kita betul. Tunggu kita punya reporting, kita tunggu transport kita ke hotel, kita tunggu kita punya departure kadang-kadang delay. Ya, betul. Macam-macam proses je kan. Standby 8 jam menunggu juga sebenarnya tu. Saya rasa sebab tu jugalah kesabaran kita ni tinggi. Yes. Kalau kita masuk line industri ni sebenarnya saya pun sebenarnya jarang lah kalau saya nak tanya tu berapa lama tu saya jarang. Tapi bila kita shoot sekali ni, saya kebetulan kita dapat Kak Wawa yang akan inform kita. Saya tak tahu lah kalau dengan abang dia, kalau dengan saya dia akan cakap, Sil, tapi kita lambatkan sikit. Jadi proses menunggu tu lebih sekejap. Saya rasa macam, oh okey, bagus. Tapi kadang bila macam abang, bila production baru yang bekerja dengan abang tak tahu perangai abang, pada awalnya dia akan letak call time abang pukul 9 let's say kan. Dan kru pun pukul 9 pagi. So kadang-kadang dulu abang sampai half an hour before the call time. So bila nampak dia tengok abang sampai awal, dia dah tahu dah. Abang Zarul letak pukul 10 pun okey, abang Zarul sampai. Dia dah tahu. Kapan mana yang tak tahu tu dia letaklah macam as per normal kan. Tapi bila nampak abang sampai cepat, sampai on time, dia pun tahu malu lah. Dia pun tahu malu lah kan. Okay, letak Abang Zarul lewat sikit lah. Dia tahu Abang Zarul on time. Kalau ada masalah kat tengah-tengah jalan, baru abang beritahu, abang akan lambat. Itu je. So kita communication sama juga lagi cabin crew. Communication kena ada. Betul. Kena communicate. Yang ini mungkin kita masih lagi orang nak tunggu kita kalau kita shoot. Kalau kita lambat dulu sebagai seorang cabin crew, bye-bye, kapal tu dah tutup. See you dekat office. Itu yang benda yang saya adapt. Lagi satu, communication lah macam cakap tadi, PR. Saya bawa apa yang saya belajar daripada Malaysia Airlines, saya bawa juga ke dunia entertainment ni. Sebab saya rasa benda tu penting. Kadang-kadang saya perasan benda ni. Kadang-kadang saya selama 5 tahun saya bekerja, saya dapat job tu bukan sebab mungkin orang tu bukanlah panggil saya sangat sebab diorang ingat saya ataupun diorang rasa macam saya boleh berlakon ke apa. Tapi kadang-kadang sebab attitude you. PR saya kot. Yes, repo you. Diorang macam, panggillah Sil lagi. Dia senanglah kerja dengan orang. Lepas tu bila saya tanya, kenapa panggil saya lagi? Terima kasih. Ya, sebab kau senang kerja dengan orang. Semua orang kau okey. So betul. Saya rasa macam, pentingnya benda tu. Sebab kadang-kadang kalau kita nak, boleh kalau kita rasa macam nak ada, orang kata apa, ada border kan, ada boundaries untuk macam. Tapi kadang-kadang ada setengah orang kan, kat dari kita satu keluarga. So orang mungkin rasa macam, sombongnya macam tu. So bila tu buat orang tak selesa, orang fikir kita pula yang sebenarnya sombong. Padahal bukan. Kita kadang-kadang segan ke apa ke. So saya rasa saya lebih selesa lah. Walaupun saya first day masuk, saya kata, hi Sylvanie. Sebab saya nak break the ice je. Yelah sama macam kita masuk briefing room. Ya, kan betul. Kita kadang dengan totally different people every flight. Betul. So dia macam, yelah, first time I jumpa you dekat set pun, you approach kita happy. Hari pertama dekat malam Ulu Langat. Ulu Langat ke? Betul. Dekat ni. The Night Alam. The Night Alam. Betul. Tengah malam tu. Tengah malam yang kita pun ada delay sikit kan time tu. Yes. Betul. Bulan puasa. Then I can nampak lah, abang nampak the way you ada scene yang fighting tu kan. First time kan, you say thank you to that. Every yang first experience you. Betul. Itu macam, I nampak lah itu, cabin crew mesti dia ada magic word dia tu kan. Ya, betul. Excuse me. Sorry. Please kan. Betul. Itu which is benda ni patut orang kata tak payah ajar lah. Semua orang kena buat benda ni kan. Saya thank setuju. you, please. Kadang bukan nak cakap lah, tapi sebagai artis ada senior, kadang-kadang abang terasa juga dengan artis-artis baru yang kadang-kadang dia tidak ada benda-benda tu. Abang tak kisah you tak acknowledge me as a senior artist, but then mesti ada hi ke, assalamualaikum ke, senyum ke,
eye contact ke, ini ada some, tapi tak semua lah. Ada some jugalah yang macam tak ada sifat-sifat yang macam tu. Tapi pada saya sayang tau. Nanti benda-benda tu orang akan pandang you macam tak nak ambil ada ni lagi. Macam you kan, macam you tadi itulah yang saya cakap. That's cakap macam you cakap tadi tu kan. Benda-benda tu cakap, si Fanny okey. Dia orang mudah ingat you tau. It's not because saya bagus sangat dalam apa yang saya buat. No. Saya rasa bukan itu. Tapi bila saya dengar apa saya cakap, panggil lagi. Sebab ni pun macam saya dapat job ni dengan Abang Feroz, dengan Mar, saya bekerja sebelum ni, walaupun dalam satu scene yang pendek mendarat di syurga tu, bukannya orang kata bukannya berhari-hari, satu hari je, tapi mungkin dari situ kenapa, sebab diorang cakap ini yang saya dengar sendiri, dia kata sebab dia senang dengan kru pun dia baik, dengan siapa pun dia, saya rasa macam benda tu sebenarnya mempengaruhi juga kerja saya. That's why saya bagus sangat, bukan? Diorang pun tak pernah kerja dengan saya buat job. Maksud dia macam drama, episod-episod. Diorang pun tak tahu apa yang saya boleh bagi, apa yang kekurangan saya. Tiba-tiba saya dapat satu watak yang diorang pun tak boleh, mungkin diorang pun tak terfikir, boleh ke Sil buat macam tu? Tak apalah, bagi dululah. Sebab saya rasa dia okey kot. Dia boleh je dengan semua orang, dia boleh ngam, so senang kot. Itu yang saya dapat. Yelah, dia just bagi tahu, I nak bagi tahu dekat artis-artis barulah. Yes, benda-benda ni ataupun management artis, benda-benda ni you should ajar your artis nak bergaul dengan orang sekeliling yang bekerja dengan anda. So ini penting sebab apa? Dia akan jadi macam Sil lah, nanti orang akan ingat. Okay, panggil dia lagi. Kalau you start dengan sombong you, even though you hebat, tapi ada sombong tu problem. Tapi benda ni senang je. You just say hi, senyum sikit je, lepas tu kau nak masang balik kat belakang tu lantak lah kan. Jadi just macam kita, macam cabin crew kan, dekat dalam cabin senyum. Betul. Dalam galley you tutup tirai, mungkin you akan kenapa lah kan? Pernah lah nenek. Dia akan jadi macam tu. Dia kadang-kadang kita nak hypocrite, kita ada untuk kita punya reason kenapa kita, tapi kalau boleh jangan hypocrite lah. Tapi kalau dah engkau memang macam tak boleh nak senyum langsung ni, susah kau nak hidup dalam industri. Apa saja industri lah kan. Saya rasa betul, kerja kat mana-mana pun susah kalau macam tu. Itulah sebab abang terkesan dengan ada a few, tapi tak cerita lah kan. Itulah. Tapi sayang lah, abang tak sakit hati sangat, tapi sayang because you masih muda lagi. Then you can grow, you betul can grow tak? Tau. Kalau macam ni, your attitude, ya betul, sebab benda ni saya percayalah attitude orang. Waktu saya dengan Datuk Aida dulu, dia pernah cakap, muka kalau biasa ke apa ke, dia kata kita boleh ni, tapi kalau dah perangai teruk tak mau. Sebab lagi susah nak handle. Betul. Bila abang ada perangai. Betul. So jadi kadang-kadang boleh melibatkan kos RM1 juga kalau buat perangai macam ada. Betul juga kalau kau dah lambat setengah jam tak apa, kau lambat satu hari. Iyalah betul. Mungkin saya je yang tak pernah ada experience bekerja, orang lambat sampai satu hari tak muncul ke apa Tapi betul juga dia costing lah kalau dia tak datang. Lah. Betul. Kan. Itu penting. Betul juga. Jadi hati-hati. Okey, itu selingan lah. Betul. Kan? Selingan mana yang baik ambil lah, tak baik tak nak ambil tak apa. Tips nak jadi pramugari kepada adik-adik kita lah. Ini tips sebelum kita menutup tirai. Tips yang pertama, jangan lupa untuk belajar senyum dulu. Sebab bukan semua orang senang senyum betul Tadi kita dah berbalik kan. Ada orang muka dia macam ni, jadi senyum dulu dek. Walaupun lepas tu, dia yes. Senyum lah, kena selalu senyum. Lepas tu study. Kalau kata nak pergi interview tu, tengok apa company tu punya background. So at least bila ditanya, awak tahu dah prepare dah dengan jawapan-jawapan yang ni nak dijawab. Lepas tu macam tadi kita dah cakapkan, jumpa siapa-siapa, just be nice. Sebab you tak akan tahu dia tu bekerja di department mana, adakah dia memang involve ataupun dia ni anak siapa-siapa. Kita tak tahu. So be nice. Dan make sure documentation tu lah. Apa yang diorang minta, kalau kata diorang minta resume, buatlah sehabis baik. Walaupun rasa macam benda tu simple, tapi ada effort sikit sebab diorang nak tengok sebenarnya benda tu. Okey, sebelum saya tanya soalan seterusnya, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih saya kepada kita punya penaja lokasi, iaitu Fayan Studio. Yes, thank you. Fayan Studio dekat Bangi ni.
Okey, sebenarnya studio ni dia laku keras buat syuting fotografi Hari Raya. Photoshoot kan? Photoshoot Hari Raya. Sampai dia kata sampai nak habis raya pun ada lagi. Ya, sebenarnya bang tadi diorang baru cakap dengan saya lepas kita punya session ni ada lagi orang nak masuk. Punyalah laku. Kan? Siapa nak pakai untuk raya tahun depan boleh sebab set ni akan jadi ni taruh. Kan dia akan berubah. Yes, taruh ketupat apa rendang, taruh apa lagi dah jadi dia punya obor tu pelita apa semua dah jadi background dah. Betul. Dan juga nak shoot video klip ke, nak shoot apa saja ke, graduation ke, tunang ke apa, semua boleh dekat Fayan Studio. Saya akan letak nombor telefon dan juga social media dia. Okey? Dan aktiviti sekarang, apa job sekarang tengah buat? Itulah baru habis dengan buat job 8 episod untuk Awesome TV. Dia berseling juga dengan Rahsia Damia yang kita tengah buat sekarang. So far saya nak habiskan yang ni dulu, insya-Allah Jun nanti kita habis. Lepas baru kita fikir bang. Alright. Mungkin ada siapa-siapa yang nak contact you untuk apa-apa, social media ke apa ke? Social media boleh cari saya di Instagram. Saya rasa itu tempat yang saya paling aktif kot. TikTok tu ada tapi TikTok dia macam sejenis ada tapi dia macam sebab saya suka konten diorang menarik-menarik masak-masak apa semua kan video kan. So saya scroll. Boleh cari saya di @Sylphanie Osman. Sylphanie Osman, nanti kita letak dia punya link dekat video ni. Dan last word, nak bagi tahu apa-apa? Nak bagi tahu apa? Ucapan. First thing first, thank you so much to Abang Zarul sebab sudi jemput saya hari ni. Thank you so much Fayan Studio sebab menaja lokasi kita hari ni sangat selesa di Bangi. Lagi satu, apa lagi ya? Saya nak ucapkan terima kasih lah kepada yang menonton. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Abang Zarul. Jangan lupa untuk turn on notification, ada kan? Untuk update-update terkini. Dan jangan lupa untuk mengikuti perkembangan kami di social media. Kalau Abang Zarul mungkin di apa lagi platform Abang ada selain pada YouTube, Twitter, Facebook, surat khabar ke Abang keluar? So that's it. Thank you so much. Alright, Abang pun nak say thank you Sylphanie kerana sudi bersama-sama. Sebenarnya abang bulan 2 ni memang sibuk sikit untuk buat YouTube. Tapi ini pun kita menyelit kan? Kebetulan dia memang satu jadual dengan saya. Sama. Dia off, saya off. Okey, jom. Ni bos saya. Sebab saya pun nak panggil yang artis lain, dia pun sibuk, tak kena timing tak kena. Betul. Bila abang shoot macam tu lah itulah kita macam selit juga hari ni walaupun penat sebenarnya kan. Tapi tak apa. Demi untuk YouTube channel subscriber saya, terima kasih banyak-banyak kerana terus sudi menjadi orang kata penonton setia di YouTube channel Zarul Umbrella. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya. Masih Raya. Selamat Hari Raya. Bye. Jumpa lagi. Aduh.